عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah, kita sambung bacaan kitab kita. Kita sampai di muka surat 36. Tajuk baru ataupun 35 tadi. 35 bawah tu sekali masalah dia kata Israfil meniup sangkakala. Bulan lepas kita dah tengok cerita tentang malaikat Israfil dan cerita sangkakala. Bagaimanakah Israfil nak laksanakan tugas dia tiup sangkakala. Yang sangkakala ini merupakan syarat sebelum berlakunya kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dia bagi satu subtopik, satu tajuk kecil dekat kita, Israfil tiup sangkakala. Tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Telah berkata Maqatil bin Sulaiman bin Bashir Al-Azdi, bermula sangkakala itu ialah tentuang. Yang ini dia dah sebut bulan depan. Tentuang ni trompet, serunan. Bermula sangkakala itu ialah tentuang, iaitu Israfil menghantar akan mulutnya atas sangkakala itu. Dia cerita malaikat Israfil lah ni pun dia dah bubuh dah sangkakala di mulut dia. Dan luas hujung sangkakala itu seperti luasnya lebar langit dan bumi. Sangkakala tu ujung dia tu, serombong dia tu seluas langit dan bumi. Ini cerita pasal hadis ni lah. Saya cukup takut baca hadis ni. Pasal bila baca sampai tak tu ada orang buat keluar kening lah. Dia buat keluar kening lah. Aku serabut sungguh kereta ni lah. Sangkakala tu saja. Dia kata corong dia tu besar sebesar langit dan bumi. Kita ingat Nabi SAW dulu pernah tulis pucuk surat kepada Raja Heraklius. Kita panggil Hercules. Arab kata Heraklius. Nabi pernah tulis satu surat kepada Raja Heraklius. Dalam surat tu Nabi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi petik ayat Quran dan sebagainya, hantar pergi dekat Heraklius. Nabi seru supaya Heraklius ini masuk Islam. Nabi ceritakan bahawa syurga Allah Subhanahu wa taala ini luas dia seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Nabi tulis dalam surat dia, syurga ini luas dia seluas langit dan bumi. Oleh itu Heraklius masuklah Islam, Nabi kata. Kerana kalau sekiranya kamu pilih untuk masuk Islam, masih ada lagi ruang dalam syurga menunggu kamu. Hantar pergi kat dia. Heraklius bila baca surat Nabi ni, dia tengok, dia kata syurga ni seluas langit dan bumi. Dia duduk kuat kening Abu kata tadi. Kalau syurga Tuhan luas dia seluas langit dan bumi, makna dia occupy habis seluruh ruang yang ada. Neraka nak duduk kat mana? Kita ni, alam ni, langit dan bumi ni, alam ni. Jadi kalau seluruh alam ni syurga dah ambil tempat, tak ada tempat dah neraka tak ada. Dia gunakan. Dia jawab surat Nabi tu, dia kata aku tak bolehlah terima Islam ini. Kerana kalau aku tak terima Islam pun aku tak masuk neraka. Dia kata pasal apa? Pasal neraka tak ada tempat dah. Jadi kok mana cerita pun bila kiamat esok aku masuk syurga. Dia kata pasal apa? Pasal semua seluruh alam ini syurga.
Kalau sekiranya seluruh alam ini sudah diambil oleh syurga, maka kemanakah perginya neraka Allah yang kamu dakwa itu? Ditanya Nabi. Nabi terima sorat Heraklius ni, Nabi derah sorat jawab balik kat dia. Nabi kata kat dia, apabila tibanya malam, kemana perginya siang? Apabila tibanya siang, kemana perginya malam? Nabi tanya dia. Suruh dia fikir balik. Kita lahir malam. Kita lahir di malam. Siang mana? Adakah dengan sebab adanya malam ni siang tak ada, bermakna siang tu memang tak ada? Esok datang siang. Bila datang siang cerah menerang, mana pergi malam? Adakah dengan datangnya siang ni bermakna malam dah tak ada dah? Dah, malam ada. Kalau ikut kajian geografi, dia kata ni kena suluh matahari, dia jadi siang. Balik belakang sana dia jadi malam. Maknanya balik ni siang, balik sana malam. Hari ni siang, malam ada tak? Malam ada. Malam tu sebelah sana. Maka demikianlah syurga dan neraka Allah, Nabi kata. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan syurga ni seluruh langit dan bumi, namun dengan kudrat dan iradah Allah, Allah boleh jadikan neraka Allah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab dia. Nak terima tak mau sudah. Jenis tak mau terima, han jawab dia. Gimana pun tak terima situ. Tapi tak apa, tang Nabi jawab. Atas dia lah untuk memilih sama ada untuk beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Baik. Lalu kata dia, dan luas ujung sangkakala itu seperti luas lebar langit dan bumi. Dan Israfil itu memandangkan matanya ke pihak Arash, menantikan bila disuruh akan dia tiup sangkakala itu. Israfil ni dalam keadaan bersedia aja, mata tu tengok ke Arash saja. Kalau ada signal kata yes, dia tiup. Selagi tak ada signal daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka selagi itu dia tidak tiup sangkakala yang ditugaskan ke atas dia untuk tiup bila tiba masa dia. Maka apabila telah ditiupnya kali yang pertama, habislah mati sekalian yang di dalam 7 petala langit dan sekalian yang di dalam 7 petala bumi daripada sangat terkejutnya, melainkan mereka yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Malikil Maut. Bila bunyi aja sangkakala ni, habis semua digulung Jahannam habis. Semua digulung bagi Jahannam habis. Cerita dah baru ni di masjid Manakah. Ada satu sahabat tanya saya. Satu pagi, cikgu sekolah saya, dia cikgu sains, dia main tarik bangku duduk tepi saya. Dia kata, Ustaz nak sembang sikit. Semalam saya baca Quran, saya baca terjemahan dia, baca surah Al-Qari'ah. Tuhan sebut Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal 'aznil manfush. Dia kata, saya baca ayat tu saya tak faham, dia kata, tentang konsep kiamat ni. Tuhan sebut dalam ayat tu Al-Qari'ah, satu perkataan. Kemudian dia tanya, Mal Qari'ah, apa benda Al-Qari'ah ni? Wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang kamu tahu tentang Al-Qari'ah ini? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Al-Qari'ah ini adalah hari di mana manusia terbang macam terkatu. Wa takunul jibalu kal 'aznil manfush. Al-Qari'ah ini ialah hari di mana bukit terbang jadi debu. Dia kata, saya tak faham. Apa dia nak cerita sebenarnya? Kiamat ni sebenarnya macam mana? Yang kata orang terbang jadi terkatu ni pasal apa? Yang kata bukit berkecai jadi debu ni pasal apa? Dia tanya. Saya tanya dia, you dulu universiti ambil bidang apa? Dia kata, fizik. Fizik, okey. Kalau kita kata konsep kiamat ni ialah hari kehancuran alam. So, cara Tuhan nak hancurkan alam ni, di antaranya ialah Tuhan hentikan graviti bumi. Kalau graviti bumi Tuhan berhenti, jadi apa? Tanya dia.
Oh, dia kata kelang kabut tu kiamat. Saya ambil pen, dia tengok pen dia kata. Dia ingat nak buat silap masa apa. Tengok pen kata. Lepas jatuh. Pasal jatuh, dia kata saya ustaz kata graviti tadi. Okey. Kalau Tuhan off graviti apa jadi? Kalau Tuhan off graviti, dia kata bukan kata pen aja, tak jatuh ke bawah, nanti tak apa nak kata, dia kata. Yes. Kalau macam tu, maknanya hari kiamat ni konsep dia ialah hari kehancuran. Tuhan nak bagi punah alam ni. Macam mana cara Tuhan nak punahkan sehingga orang terbang jadi kelkatu sampai bukit berkecai tak lekat di bumi macam mana? Dengan menutup, dengan mematikan graviti bumi. Cukup. Tuhan tak payah perintah malaikat Jibril, hang tolong pergi ambil bukit tajam, ubah tikam batu Zat. Jibril, hang tolong ambil timbul orang bagi terbang Zat. Tak payah susah ambil macam tu. Tuhan tak buat kerja yang susah macam tu. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia nak sesuatu, kun fayakun. Jadi-jadilah. Kalau dia tutup graviti bumi pun boleh kiamat dah kita ni. Dalam Quran Tuhan sebut hari kiamat ni juga hari di mana orang yang mengandung melahirkan anak daripada kandungan dia belum cukup hari. Yauma tad'u kullu hamlin hamlaha, hari di mana orang yang mengandung kandungan itu memancut keluar isi kandungan dia. Bila graviti tak ada, aduk kandung dalam badan pun keluar. Ini dari segi saintifik. Memang macam tu. Maknanya kalau Tuhan nak binasakan alam ni, senang saja. Tak susah. Kalau Tuhan nak binasakan, senang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak binasa, mana itu ada hikmah di sebalik dia. Tuhan nak minta supaya manusia ini sedang dulu, balik ke pangkal jalan dulu, taubat dulu, istighfar banyak-banyak pada Allah dulu, sebelum sampai masa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan dibinasakan daripada terus hidup di dalam alam ini. Muslimin dan muslimat mati sekalian. Kalau dia kata di sini, kemudian disuruh akan malaikat maut supaya mengambil dia akan nyawa Jibril. Bila dah semua orang mati, malaikat maut disuruh cabut nyawa Jibril. Kemudian nyawa Mikail, kemudian nyawa Israfil, kemudian pula nyawa malaikat maut sendiri. Maka matilah malaikat maut. Di sini ada khilaf di kalangan ulama usuliyin. Ada yang mengatakan Allah yang cabut nyawa malaikat maut, bukan dia cabut nyawa dia sendiri. Wallahu a'lam, bagaimana hakikat sebenarnya Allah yang lebih mengetahui tentang perkara ini. Baik, dia kata kemudian menunggu makhluk. Kemudian daripada tiup pertama itu di dalam barzakh 40 tahun. Selepas mati itu 40 tahun masing-masing pakat tunggu dalam alam barzakh. Tunggu hari kebangkitan semula. Kemudian dihidupkan Allah akan Israfil, maka disuruhnya tiup akan sangkakala. Pada kali yang keduanya pula, mula sekali makhluk yang akan dihidupkan Allah ialah malaikat Israfil. Bangkit-bangkit tu, tiup pula sangkakala yang kedua. Maka itulah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Artinya, kemudian ditiup pula pada sangkakala itu akan tiup yang kedua. Tiba-tiba mereka itu berdiri dengan tercengang-cengang, memandang atas kaki mereka itu dan pihak kelilingnya dan menanti apa diperbuatnya. Ini yang kata Quran, yang kata hadis, kadang-kadang dia bercakap tentang future, tentang satu benda yang menjangkau, yang melampaui batasan wawasan 2020. Kita dah bercakap, kita dah duduk dalam era wawasan. Duk bercakap, duk try, duk ramalkan what will happen in 2020. Apa nak jadi tahun 2020? Nak jadi huru-hara kah? Nak jadi aman damai kah? Semua nak jadi high-tech kah? Apakah nak jadi tahun 2020? Allah Subhanahu wa ta'ala wawasan dia menjangkau semua perkara ini. Nabi SAW di dalam hadis dia menjangkau jauh, lebih berapa kali ganda jauh daripada wawasan manusia ini.
Apa yang Nabi sebut, satu benda yang cukup luas daripada batas pengetahuan manusia. Sehingga kan kalau manusia cuba kaji pun dia tak dapat benda ni. Dia tak boleh nak gambar macam mana malaikat Israfil, macam mana sangkakala, macam mana dia tiup sangkakala, bagaimana goncangnya dunia pada masa itu. Bagaimana apabila ditiup kali kedua, manusia bangun dalam keadaan tercengang-cengang, tak tahu nak pergi ke mana. Manusia tak boleh gambar benda yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Cuma manusia dituntut supaya beriman, supaya percaya apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut di dalam hadis Nabi SAW akan jadi kebenaran, akan jadi kenyataan pada satu masa nanti. Termasuk tajuk baru, dia kata bab maja'a fi sya'ni sirat, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pekerjaan titi di negeri akhirat yang berterentang di atas api neraka Jahannam. Dia nak cerita pasal titi siratal mustaqim yang merentangi di atas neraka Jahannam. Jadi sekali lagi dia akan terangkan dalam hadis yang boleh digambarkan bahawa di tebing sebelah sini padang mahsyar, di tebing sebelah sini syurga Allah, di bawah neraka Allah. Titi siratal mustaqim Allah Subhanahu wa taala mulakan di sebelah padang mahsyar dan dia melintasi sampai ke sebelah sana, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lintas titi siratal mustaqim dan berjaya melepasinya, dia masuk syurga Allah. Orang yang gagal, dia akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti nak imagine macam mana. Secara kasarnya hadis beritahu begitu keadaan dia. Bagaimana dahsyatnya? Wallahu a'lam. Dia sebut ini, dia kata, ketahuilah saudaraku, wajib atas tiap-tiap orang yang mukmin itu percaya akan ada titik yang akan ditempuhi oleh manusia di negeri akhirat. Ada. Yang ni kena yakin. Jangan siapa tak yakin, jangan siapa duk was-was, jangan siapa duk buat-buat tanya. Ada orang tanya saya tu, dia kata, Ustaz, titi siratal mustaqim ni ada cara titi ini jambatan Pulau Pinang kita. Itu banding dengan jambatan Pulau Pinang. Ini sekabut punya cerita. Dia kata nak kena pergi tu. Nak bagi benda tu nampak. Panjanglah Ustaz, dia kata. Terus ada upang lah, percaya sudah. Percaya sudah. Benda ni kalau percaya memang tak rugi. Kalau tak percaya memang rugi. Lalu kata dia, bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu beberapa banyak hadis dan berfirman Allah Ta'ala. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahduhum ila siratil jahim waqafuhum innahum mas'ulun. Artinya, maka tunjukkan oleh sekalian kamu akan mereka itu kepada jalan neraka jahim, dan dirikan mereka itu di padang mahsyar, kerana bahawasanya mereka itu disoal semuanya. Itu dalil dia. Maka hadis yang menunjukkan ada sirat di negeri akhirat itu telah dikatakan beberapa banyak hadis. Setengah daripadanya barang yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya Anil Mughirah ibni Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syi'arul mu'min ala sirat Rabbi sallim sallim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula alamat orang mukmin masa meniti di atas sirat di negeri akhirat kelak, iaitu berkata ia, kira-kira maknanya demikian ini, ya Tuhanku, selamatkan kami daripada jatuh ke dalam neraka, selamatkan kami, hai Tuhanku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini dia cerita orang yang beriman. Di antara tanda orang tu beriman, bila dia lintas titi siratal mustaqim, mulut dia tak habis-habis sebut, kata dia, Rabbi sallim sallim. Dia minta yang tu ya, wahai Tuhanku, selamatkan aku, wahai Tuhanku, selamatkan aku. Itu tanda dia orang beriman. Orang yang tak beriman, wallahu a'lam, macam mana cerita dia.
Dia teluk, dia kata sakit lah, tajam lah, halui lah, nak halui tak boleh. Macam-macam dia kata. Kalau orang beriman, dia tak sibuk dengan benda-benda tu. Sebaliknya, dia cuma sibuk dengan minta supaya Allah selamatkan dia untuk lintas titi siratal mustaqim itu. Masalah dia kata, titi siratal mustaqim itu dibentangkan di atas belakang neraka Jahannam. Sebagaimana ada tersebut di dalam hadisnya begini. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala yudha'u as-siratu ala sawa'i jahannam mislu haddi sayf al-murha wa mudahhabah muzillah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, dihantarkan titi ataupun jambatan besar atas belakang neraka Jahannam, melalui atasnya oleh umat Nabi yang dahulu-dahulu dan yang kemudian, sehinggalah orang-orang atas belakang neraka Jahannam itu semua orang akan melalui titi siratal mustaqim ini, melalui atasnya oleh umat Nabi yang dahulu dan yang kemudian, sehingga orang-orang kafir pun melalui di atasnya. Adalah titi itu sangat halusnya, seumpama tajam mata pedang, ataupun lebih halus daripada rambut, lagi sangat licinnya. Jadi tergelincir orang-orang yang lalunya, maka langsung jatuh ke dalam neraka itu. Tak tahu lah nama. Kita susah agama Islam ni. Pasal dia tak susuli maklumat ini dengan teknologi. Dah. Saya tu teringat juga sekali-kali, kalau Tuhan ni dia buat dalam bentuk teknologi bagi kita. Bila dia cerita tentang titi siratal mustaqim, dia hantar main video untuk kita tengok. Oh, senang cerita. Malam ni mai tak gaduh baca cerita teruk-teruk lah. Mai pasang video. Malam ni kita nak tengok tentang keadaan titi siratal mustaqim. Kata pasang semua kita tengok macam mana dahsyatnya titi siratal mustaqim itu. Bagaimana yang dikatakan titi itu lebih tajam daripada mata pedang. Bagaimana yang dikatakan lebih halus daripada rambut. Bagaimana yang dikatakan titi itu terlalu licin. Macam mana? Tunjuk dalam bentuk mata boleh tengok. Masjid Batu Penaik 2 tingkat. Dia pakai timpa main semayang. Kata nak abang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak buat benda macam tu. Adakah kerana Tuhan tak reti teknologi? Kita nak tanya. Ada orang hari ini, bila sebut Quran, bila sebut hadis, dia nampak Quran dan hadis ni terpisah daripada kemajuan sains dan teknologi. Dia kata dalam suasana orang duk cakap tentang high-tech, tentang high teknologi, tentang komputer, tentang benda-benda hebat hari ini, ada pula satu golongan orang duk cakap tentang Quran, tentang hadis, tentang tak boleh buat benda tu, tentang tak boleh buat benda ni. Dia kata Allah, betapa jauhnya golongan ini. Baca dalam satu buku yang ditulis oleh Maryam Jamilah. Maryam Jamilah, dia tulis satu buku, dia bagi tajuk A Manifesto of Islamic Movement. Bukan manifesto pilihan raya. A Manifesto of Islamic Movement. Satu manifesto tentang gerakan Islam. Maryam Jamilah bawa dalam buku tu cerita tentang golongan orientalis. Golongan nak bertuhankan akal mutlak tanpa dipimpin oleh wahyu Allah. Kalau nak cakap tentang Quran, kalau nak cakap tentang hadis, duduk tepi jalan. Terus ramai duduk cakap ni. Kalau nak cakap tentang Quran, kalau nak cakap tentang hadis, pergi duduk tempat-tempat tertentu aja. Kami nak cakap tentang teknologi, tentang dunia maju, tentang zaman moden. Kami. Pasal apa? Pasal dia pandang Quran, hadis ni sebagai satu simbol kemunduran. Kata Maryam Jamilah dalam buku dia, ada golongan orientalis tuduh Islam ni, kata dia, Islam is a symbol of backwardness. Islam adalah satu simbol kemunduran yang amat dahsyat. Idea orientalis ni diterima oleh ramai umat Islam hari ini. Ramai. Otak dia terima benda tu. Bila kata Islam, ni simbol kemunduran.
Bila sebut kata Islam, dia bayang dalam kepala dia orang pakai jubah, pakai sorban, pakai ketayak putih, taruh janggut. Dia kata, was, satu mimpi ngeri. Satu mimpi yang menakutkan. Kalau aku nak ajak suruh ikut Islam, aku kena ikut pattern tu. Seolah-olah dia rasa macam tu. Seolah-olah Islam ni tak boleh hidup dalam zaman lain. Apatah lagi Islam kita nak hidupkan dalam tahun 2000 lebih hidup ni. Oh, dia kata mustahil. Mustahil Islam boleh hidup dalam keadaan itu. Ada orang terima idea. Maka Islam ni dia kata is a symbol of backwardness. Simbol kemunduran yang cukup dahsyat. Kita nak bagi tahu benda ni. Mundur tak tahu lah. Mati masuk kubur ketahuan lah. Yang maju macam mana pun, pemikiran yang advance 20 tahun sekalipun, ada orang kata dia punya pemikiran advance, dia punya pemikiran dulu daripada orang 20 tahun. Kita duk fikir lah ni dia fikir 20 tahun dulu. Dia fikir lah ni 20 tahun lagi baru kita boleh fikir. Dia duk rasa dia cerdik sangat. Lalu dia komplain banyak benda. Quran ni tang ni tak kena, tang ni tak betul, tang ni kena tambah, tang ni kena pindah, hadis ni banyak benda dia komplain. Dia kata saya bukan tolak Quran, tapi tengoklah dulu. Kalau sesuai, yes. Kalau sesuai, yes. Tapi kalau tak sesuai, hold on. Sabarlah. Kita jangan duk paksa orang suruh ikut Quran. Tak boleh. Dia kata zaman duk paksa orang ni dah lepas dah. Zaman Nabi dulu, yes. Ada orang cakap macam zaman nak bagi orang faham Islam dengan mata pedang ni dah lepas. Dia kata zaman dulu, yes. Kita nak bagi orang faham Islam, kita buat pedang. Kita ada tengok dia. Mereka nak terima Islam. Dia kata lah bukan macam tu. Lah ni dia kata semua kena hikmah. Ini idea nada-nada orang lah cakap. Lah ni kalau nak cakap Islam kena hikmah, kena bijak, kena cerdik, kena terang, kena rasional, kena susah. Susah. Quran tu rasional dah lah tu. Hadis tu rasional dah lah tu. Orang yang tak boleh terima Quran, tak boleh terima hadis, orang ni yang tak rasional. Bukan Quran tak rasional, bukan hadis tak rasional. Orang tu yang tak rasional. Dia tu merasa Islam ini lekeh sangat. Itu sebab dalam Quran Tuhan kata wa antum mudhinun, adakah kamu rasa hina dengan sebab Islam yang ada pada kamu? Hina. Orang ini kalau tak boleh jabat tangan salam dengan orang perempuan lekeh. Lekeh, dia kata. Kalau bila dia tengah duduk sembang dengan kita, sembang dengan ustaz, main satu perempuan nak salam dengan dia. Kalau tu main itu gigi-gigi soalkan anak salam dengan dia. Dia tu boleh tengok kita. Kita biasa jumpa lah. Biasa jumpa lah. Mananya kawan tu yang suat tangan gigi-gigi tunggu nak salam tu, bila selalu dia duduk salam boleh. Hari tu sebab depan ustaz tadi, kata kat dia, we are Muslim. Dia kata, I'm sorry. Tarik tangan pergi gitu dia. Memang muka dia. Dia tak memang muka dia, memang muka. Orang bukan Islam, dia respect, dia hormat. Ini agama. Kalau kita tak buat benda tu pasal agama, dia minta maaf pula kat kita. Dia hidang awak kat kita. Kita buat dulu, I'm sorry, I'm a Muslim. Cepat-cepat dia ambil simpan dia, aku tak minum juga. Ada orang biasa buat macam tu. Dia attend satu majlis besar, satu orang kubur, duduk botol kuih di depannya. Dia apa? Dia kata, I'm Muslim. Sorry, panggil. Seorang tak balik. Bukan ayah orang ni semua. Orang hormat balik. Pasal apa? Pasal kita ada prinsip Islam. Nida, kita diserap rasa rendah diri dengan Islam. Nak bercakap bagi pihak Islam tak terbit, tak keluar. Nak declare, nak isytihar kata kita Islam di depan orang ramai, tak keluar. Awak koman sangatkah Islam kita ni? Awak hina ke kita kalau kita diketahui orang sebagai orang yang nak pegang sungguh dengan Islam? Hina ke? Ada orang rasa hina. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tanya orang ini,
Adakah kamu rasa hina dengan Quran yang kamu nak pegang ini? Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, kita kena jaga perkara-perkara macam ini, kerana perkara-perkara ini rasa hina dengan Quran dan sebagainya boleh merosakkan akidah kita. Tanam dalam diri kita rasa bangga terhadap Islam. Tanam dalam diri kita berani bercakap tentang Islam. Bercakap yang benar. Di mana pun bercakap yang benar. Soal orang nak dengar, orang tak mau dengar, orang nak terima, orang tak mau terima, ikut suka mereka. Saya pun orang kata macam-macam. Pagi tadi kawan di sekolah dia abang itu, Ustaz, kemarin ada orang main di rumah tanya, kita Ustaz Samsuri ini macam mana dia ni? Soalan pun bahaya kan? Ustaz Samsuri ni dia ni lagu mana? Kawan ni pun tanya lah lagu mana? Taklah dia ni macam mana? Jadi tanya lagu mana? Tanya pula macam mana? Kawan ni tanya awaknya. Dia kata, dengar mereka kata baru ni, dia kata tengok TV wajib. Pula dah. Ustaz Samsuri ni, dia kata tengok TV wajib. Kawan ni kata, saya tak tahu. Saya duduk kerja sekali dengan dia, saya duduk mengajar sekali dengan dia, saya kenal dia. Saya kenal dia. Betul ke dia cakap macam tu? Kan dia cakap macam mana? Apa buat kesimpulan macam tu? Dia tak tahu lah. Saya pun dengar mereka kata. Mereka kata, dia kata macam tu. Itu saya tak mahu. Saya tak tahu. Kita tanya balik macam mana. Bukan mudah orang nak percaya kita. Bukan mudah. Ada kita tak minta orang percaya kita. Nah. Kalau nampak wah-wah, nampak meragukan, nampak dia ni tak boleh pakai, nampak dia ni melelong, nampak dia ni nak kata apa kata, tak dah main-main dia. Nah, main duk mengaji, duk ingat tak baik tu. Tak ramai lah, duk seksa dalam perut buat apa. Kita nak benda ni clear, kita sama, hidup jadi setelah sabut, serabut. Pasal hari ni orang dia tak tekankan sangat soal apa kita nak bercakap tu. Dia duduk kita tu. Dia ni macam mana? Dia ni belah mana? Itu jadi tajuk nombor 1. Dia ni macam mana? Dia ni belah mana? Sudah. Kita hafalkan dia kita belah Islam. Taklah dia kata semua orang kata belah Islam. Tapi belah mana? Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, kita belah Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini ayat Quran. Siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah? Kita seru manusia kepada Allah, kita seru manusia suruh ikut Quran, kita seru manusia suruh ikut hadis Nabi. Wa 'amila salihan, kita suruh orang buat amal soleh, kita buat amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan kita kata kita dari kalangan orang Islam yang tunduk menyerah diri pada Allah. Dia tu sibuk nak tahu Saya tak boleh, saya kata selagi saya tak tahu cara saya tak ambil lagi. Tak mau suka. Ada ni, kecenderungan macam ni ada. Di mana-mana. Dia lebih concern tentang benda tu. Dia lebih nak tahu yang tu. Dan kalau orang tahu apa, boleh buat? Tak apa. Dan kalau dekat nak tak apa saja, kalau tahu pun tak apa. Kalau tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Mana benda tu tak apa. Bukan benda besar. Main, duduk, dengar. Kalau tak betul, abang kata tak betul. Kalau Ustaz, tadi Ustaz abang tu tak betul. Pasal apa? Pasal ni lah. Dalam Quran kata macam ni. Jadi Ustaz kata tadi tak betul. Saya terima kalau dia kata betul. Pasal apa? Pasal kita nak cari yang betul. Kita nak cari yang benar. Kita nak cari yang Allah redha. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Perkara-perkara macam ni kena jelas, kena clear, kena terang. Bukan ingatan ni dia bunyi lagu lain pula. Satu hari sudah mengajar sebelah sana.
Ada mai jumpa nak tuju orang. Ustaz, minta maaf. Nak tanya apa-apa. Ni dari hati ke hati. Pegang dada kiri dia, pegang dada kiri kita. Dari hati ke hati. Minta Ustaz pun jawab dari hati ke hati. Saya kata ni bahaya. Apa dia? Sebenarnya apa dia? Dahlah dengar kata Ustaz, tahu hari dah dia nak tarik di Kuala Lumpur bagi apa ke jawatan apa ke di sana. Apa dengar di mana kata? Dia pun duk cakap otak. Tak apa, tunggu tengoklah. Kalau pergi sungguh mesti lah. Kalau tak pergi tak boleh. Tapi kita pun malas. Main kecil-kecil pun ni malas layan soalan macam tu tak mahu. Kalau tak keluar jadual mengajar saya tu ada lah nanti mana-mana. Lagi jadual tu keluar tu ada. InsyaAllah tu ada. Muslim dan muslimat yang mati saya. Jadi balik pun kita pun nak tidur ambil masa lama juga. Fikir. Apa yang mereka nak tahu sebenarnya? Adakah selama ni kita duk terang tu tak terang lagi? Adakah kita duk bagi tu kelabu lagi? Mau cakap macam mana lagi? Hak kita habang ni clear dah. Hak Tuhan kata boleh, kita kata boleh. Hak Tuhan kata tak boleh, kita kata tak boleh. Itulah Islam. Muslimin dan muslimat yang dimati sekalian. Tak ada apa saja kita nak sebut saja benda tu supaya masing-masing faham. Kalau nampak tak betul, abang Ustaz tak betul. Kalau dia duk bergerak juga dia atas tak betul itu tak sama mengaji lah. Kita lewat. Kita cari buah, kita rasa lapang dada, kita rasa selesa dengan apa yang dia bagi, kita boleh terima semua, itu habis cerita. Jangan kita duk ingat, bukan-bukan, duk ingat, duk reka-reka benda ni kita takut, kita takut, tak mahu. Kerana tidak ada kesudahannya. Muslimin dan muslimat yang mati Islam. Lalu di dalam hadis yang kita baca tadi jelas Nabi SAW menceritakan tentang dahsyatnya yang dikatakan titi siratal mustaqim ini. Kata dia pangkal titi itu di padang mahsyar tempat orang-orang berdiri berhenti. Mula titi itu sebelah padang mahsyar. Di sanalah tempat pada duk kira ramai, duk berdiri, duk tunggu giliran nak boleh lintas titi siratal mustaqim, tunggu dalam keadaan uratan ghurlan kama khuliqu. Dalam keadaan tidak ada seutas benang pun di atas badan, dalam keadaan tidak berkhatan, dalam keadaan tidak berkasut. Tunggu di sana, di sebelah padang mahsyar sana. Tunggu giliran nak lintas titi siratal mustaqim itu. Dan akhirnya, yakni hujungnya atas pintu syurga. Ujungnya elok-elok pintu syurga. Kata dia dan panjangnya iaitu perjalanannya 3,000 tahun. Itu dia, bukan dia baca Pulau Pinang lah. Panjang titi siratal mustaqim ini dijelaskan dalam hadis, dia kata 3,000 tahun perjalanan. 3,000 tahun mengikut kiraan akhirat. Dalam hadis Nabi kata sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Ada pula riwayat lain kata sehari di akhirat 500 tahun di dunia. Kalau kita kira sikit lah, kita kata 500 tahun per 500 kali 3,000. Itulah jarak perjalanan yang kita nak tempuh di hari akhirat itu pada bahagian titi siratal mustaqim sahaja. Kata dia 1,000 tahun naik, 1,000 tahun berjalan di tanah sama rata, dan 1,000 tahun menurun. Titi itu dalam bentuk macam tu. Duk mendaki naik saja titi itu 1,000 tahun, jumpa tanah rata 1,000 tahun, turun pun 1,000 tahun. Sabit daripada hadis Nabi SAW. Maka begitulah kata Mujahid dan Ad-Dhahhak. Katanya alaihi kallalib min nari yakhtafu biha famamsiku yahwi fiha wa masrur. Atasnya ada beberapa besi cangkuk. Atas titi siratal mustaqim itu pula Allah sediakan besi-besi cangkuk. Besi yang mencakup kita bila kita jalan. Yang dibuat daripada api neraka.
disambar dengan dia akan orang yang berdosa, maka yang kena cangkuk itu jatuh dengan dia ke dalam neraka dan rebah di dalamnya. Kalau buka dalam hadis yang lebih detail lagi tentang sirat ini, dia kata tiap-tiap langkah ada besi yang mencangkuk. Kalau seorang yang asi, seorang yang banyak buat maksiat atas dunia, selangkah dia pip, sekali cangkuk kena. Sekali kena, isinya jatuh berguguran dalam neraka, dan setiap kali itulah api neraka sambar naik sampai menghanguskan dia yang duduk berdiri di atas titi siratal mustaqim. Inilah rupa-rupanya yang Allah sebut dalam ayat dia, innallaha syadidul iqab. Yang Tuhan kata sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, bersangatan pedih azab yang dia sediakan. Tak ada satu manusia boleh reka buat azab sepedih azab yang Allah buat. Kalau kita kata Jepun dulu ganas, duk dera orang, tak ada nak lah kalau nak banding dengan Allah nak buat di hari akhirat itu. Kalau kita kata puak Serbia ni ganas, duk bunuh orang Islam di Bosnia, cara tu tak ganas lagi. Takat-takat kantuk dengan buntuk senapang pecah kepala tu tak jadi apa lagi. Hak Allah sediakan di padang mahsyar, di titi siratal mustaqim dah lebih dahsyat daripada tu. Apatah lagi yang Tuhan sediakan di dalam neraka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kata dia lagi, maka jatuhlah segala isi yang dicampur itu ke dalam neraka dan rebahlah manusia ke dalamnya. Kata dia lagi, wa minhum man yamurru kal barq fala yanshabu zalika an yanju summa karrihi fala yanshabu zalika an yanju summa kajaryil faras summa karamlir rajul summa kamashir rajul summa yakunu akhiruhum insanan qad lawahathu an-nar wa laqiya fiha syarran hatta yudkhiluhu Allahu al-jannah bi fadli rahmatih. Dan setengah daripada orang-orang yang menempuhi titi itu ialah orang yang menempuhinya semacam kilat, maka tiada ia kena sambar cangkuk itu dan tiada jatuh ia bahkan lepas dia. Satu golongan yang pertama, lintas titi siratal mustaqim ni macam kilat menyambar atau ada belah kanan. Cepatnya dia ni sampai besi cangkuk yang Tuhan sedia takkan cangkuk dia. Tengok-tengok tu ada seberang sana ada 3,000 tahun perjalanan sepandai kilat sampai balik sana. Kita tak silap tuan. Kita kalau boleh lari ketek apa tak apa. Takut pun kena dalam hadis kita baca dulu, ada orang yang Allah jalankan dia di atas titi siratal mustaqim ini, di atas wajahnya. Na'udzubillah. Tuhan jalankan dia di atas sirat ini dalam keadaan muka setomah atas tanah. Duk serondoi muka ke atas tu 3,000 tahun perjalanan. Cuba bayangkan azab yang Tuhan bagi. Nak tentu kita ni macam mana, jalan dengan muka ke, berjalan dengan kaki ke, berlari ke, ataupun sepatah kilat ke, bergantung kepada tempoh ujian yang Tuhan bagi kita hidup atas dunia ni. Lah ni. Kalau lah ni kita ikut sungguh-sungguh, apa yang Nabi suruh semua kita ikut. Sampai akhlak Nabi pun kita cuba ikut. Semua sekali. InsyaAllah selamat kita. Tidak, pokok tak ditinggal. Dia peluang tajuk tu 5. Tak boleh tinggal lagi. Tahu dah kata buruk, tahu dah kata tak elok. Duk pandai berjaga lupa-lupa hidup lagi. Bila nak boleh berhenti, bisa. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Kebanyakan dia bunyi dah, tapi bila? Nah, dia kata saya abang terus terang Ustaz. Ada tu kawan baru ni. Saya abang terus terang Ustaz. Betul-betul punya abang ya. Yang pertama saya ni restu ya. Pasal itu yang hisap ulang garam. Bukan pasal apa dah. Pasal itu aja. Pasal restu aja. Satu. Kemudian yang kedua, yang ni saya tak tahu dia, tapi ada satu kawan abang lah. Ada satu cikgu sekolah mana apa. Dia ni duit apa lah. Dia berhenti sama saya 2 minggu habis umur. Dia main apa kat kita.
Tamat dah, dia kata 2 minggu. Tak, daripada dia mula berhenti tu nampak kesik-kesik. Dia kata kesik-kesik, 2 minggu cukup-cukup ada. Tapi biarlah, saya mengaku lah ajar ni di tangan Tuhan. Dia kata, tapi biarlah kan, sebab musabah tu kita. Ada juga. Main cakap balik kat kita, dia cakap lagu tu. Kita tanya dia, rokok ni bagus tak boleh? Dah lah, yang tu tak saya tanya lah. Semua orang kata tak boleh. Tapi lagu tu kata tadi, tak boleh berhenti juga. Pengorbanan yang kecil yang kita minta tak boleh buat. Jangan bercakap tentang pengorbanan besar. Ya? Baik. Lalu dia kata, kemudian yang menempuhinya seperti angin, maka tiada melekat cangkuk itu, bahkan lepas dia. Orang sikit daripada kilat, dia lintas angin 1 sampai 11 sana. Kemudian yang menempuhinya seperti berlari kuda, kemudian seperti berlari laki-laki, kemudian seperti berjalan laki-laki. Lari laki-laki, berjalan laki-laki, kuda slow lah. Kemudian adalah mereka itu pada pihak manusia, seorang laki-laki yang menghubungkan rupanya. Bukan menghubungkan. Yang mengubah. Seorang laki-laki yang mengubahkan rupanya oleh api neraka. Dan jumpa ia di dalam neraka itu beberapa azab dan dera. Sehingga dimasukkan dia oleh Allah ke dalam syurga dengan limpah kurnia rahmatnya. Ada orang yang berjalan di atas titi Siratal Mustaqim tu kena sambak api. Api yang sambak dia tu rentung dia, berubah muka dia. Dia tak jatuh dalam neraka, tapi duduk atas titi Siratal Mustaqim tu kena bahang api neraka tu kena. Dan kena bahang tu sampai berubah-ubah. Rentung hangus dia duduk di atas titi Siratal Mustaqim, tapi tak jatuh, tapi kena bakar hangus. Setelah dia menempuh suasana itu, bakar hangus, 3,000 tahun lama dia, barulah boleh jejak kaki ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata dia, fayuqalu lahu tamanna wasat, fayaqul ay rabbi atahza'u minni wa anta rabbul izzah. فيقال له تمنى وسل حتى إذا انقطعت به الأماني قال لك ما سألت ومثله معه. Maka dikatakan orang baginya, cita-cita olehmu dan pinta apa kehendak kamu, nescaya kami beri. Ini dia nak cerita tentang orang yang sebelum boleh masuk syurga kena tahu oleh 3,000 tahun dia di atas titi Siratal Mustaqim tu kena sambang api hangus rentung, sambang api hangus rentung, terus kena atas titi Siratal Mustaqim. Akhir-akhirnya setelah 3,000 tahun baru pijak kaki di syurga. Bila sampai di syurga, fayuqalu lahu, dikatakan pada dia, tamanna wasal. Orang kata kat dia, mintalah apa yang kamu cita-citakan pada Allah. Bila sampai di syurga, Tuhan bagi kat dia peluang untuk minta apa dia nak. Tuhan bagi wishes kat dia. Minta apa nak. Minta Tuhan nak bagi. Baik, apa jadi? Maka berkata orang itu, ya Tuhanku, adakah engkau memperejek-ejek aku? Dia tanya Tuhan, dia kata, qalilah. Dia ni berkata dia penghabis dah. Boleh masuk dalam syurga ni penghabis dah. Orang lain macam kilat pi, ada yang macam angin, ada yang macam orang berlari, ada macam-macam. Dia ni berjalan tapak, kena campur besi angin rentung, campur besi angin rentung. 3,000 tahun baru sampai orang kata, okey lah, hang minta lah apa hang nak. Apa yang kau cita-citakan selama ni minta, Tuhan nak bagi. Dia kata, pergi lah. Dah aku main lambat, sampai last sekali, pergi pula. Ni, dalam bahasa Arabnya dia kata, ay rabbi atahza'u minni, wahai Tuhanku, hang pergi main aku kan? Hang ejek-ejek aku kan? Dia tanya Tuhan. Sedangkan kata dia, dan engkau Tuhan yang maha mulia. Maka dikata orang baginya, cita-cita olehmu dan mintalah apa kehendakmu. Sehingga meminta orang itu sampai
putus cita-citanya, tiadalah suatu yang ada terlintas mau dipintanya lagi. Maka berfirman ia, bagimu barang yang telah kamu pinta, dan seumpamanya sertanya. Lihat, akhir-akhirnya dia minta apa yang dia minta, Tuhan bagi semua pada dia. Itu yang kata syurga tu. Kalau buka di dalam Riyadhus Shalihin, dia bawa pula hadis cerita tentang satu hamba Allah last sekali masuk syurga Allah. Dia ni penghabis sekali dah, tak ada dah, hampir semua orang sejak daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai orang penghabis sekali masuk. Last sekali dia penghabis sekali, lepas dia tak ada orang masuk syurga. Dia masuk, Tuhan tanya sopan ni jugalah. Tuhan tanya, mintalah apa yang kau nak. Dia kata, nak minta apa lagi ya Allah? Habis dah buat kutuk ambil habis. Aku ni pengatih ni, dia kata. Dia duk bayang lagu akai manusia. Ni penyakit kita ni. Kita suka duk baca hadis, duk baca Quran. Baca dari sudut akal kita. Akai kita katanya kalau beli darian 5 biji, orang ada 20 orang. Boleh seorang tulah. Akai kita kata. Akai kita kata kalau 5 biji durian 20 orang nak makan, boleh seorang sulah lah. Tolak hak mangkang, tolak hak buruk, seorang sulah tu mujur. Kita kata, rupanya Allah ni, dia dengan sifat istirmak dia, dengan sifat kaya dia, orang hak penghabis sekali masuk syurga. Bila dia kata, pilih engkau, duduklah sama mana engkau nak. Kau ni kata, ya Allah, apa lagi dah yang tinggal kat aku, habislah. Allah kata, pilih tengok dulu. Dia kata, aku tak mau pilih. Tuhan kata, pergi tengok dulu. Bila dia pergi tengok-tengok, panggu dia yang tinggal seluas langit dan bumi. Ni dalam hadis Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah sekali masuk, bahagian dia tu seluas langit dan bumi. Muslimin dan muslimat yang dimati sekalian, rupa-rupanya Tuhan dia janji nak bagi balasan baik di syurga. Dia bagi yang terbaik untuk orang yang percaya pada janji dia. Cuma Tuhan minta satu aja. Mula-mula sekali tadi kita baca ayat, Allah sebut dah, aku tak minta lain pada kamu, aku minta kamu abdi diri pada aku. Habis. Aku tidak minta duit, aku tidak minta pengaruh, aku tidak minta kamu tolong aku tidak minta. Aku tak minta semua benda ni. Aku minta satu aja. Abdi diri pada aku. Abdi dalam erti kata, apa Tuhan kata, apa yang Nabi kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Habis cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi diriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani dengan isnad yang hasan dan tiada pada asalnya dikatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata titi siratal mustaqim telah tetap adanya sebagai dikatakan di atas tadi. Malam ni kita nak tengok cerita tentang titi siratal mustaqim yang mengikut hadis Nabi. Titi itu sudah ada pada hari ini. Hari ini, malam ni titi itu dah ada dah. Di mana? Wallahu a'lam, Allah yang mengetahui. Kata dia kerana tersebut di dalam beberapa hadis. Satu daripadanya hadis yang akan datang ini, iaitu hadis yang dikeluarkan akan dia oleh Abu Isa At-Tirmizi. Juga dengan katanya an Anas bin Malik qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yawm al-qiyamah faqala ana fa'i. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa memberi syafaat ia bagiku pada hari kiamat ini. Muslimin dan muslimat mati sekalian, kalau kita baca kisah Anas bin Malik ini, dia ni di antara sahabat yang banyak betul minta dekat Nabi. Banyak betul cerita Anas bin Malik ni minta dekat Nabi. Awal-awal sekali dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah kepada aku dengan satu doa yang baik. Dia minta Nabi doa dekat dia. Nabi pun terus doa, ya Allah, berilah kebaikan kepada Anas bin Malik ini di dunia dan di akhirat.
Mengikut ulama muhaddisin, berkat daripada doa Nabi itu, Anas bin Malik, anak dia 99 orang. Anak Anas bin Malik ini 99 orang. Umur dia 100 tahun. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang selalu bila jumpa Nabi minta Nabi doakan kebaikan untuk dia. Dalam hadis yang kita baca pada malam ni, dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "boleh ke tidak di hari akhirat itu engkau beri syafaat pada aku?" Dia minta pada Nabi SAW. Kata dia, kerana pada masa itu sangat bahaya atas manusia daripada beberapa banyak bala dan haru biru di padang mahsyar itu. Kerana waktu manusia duduk di padang mahsyar ini, itulah waktu yang paling bahaya ke atas semua manusia. Tak adalah waktu yang lebih bahaya daripada waktu di padang mahsyar itu. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut 7 golongan, sab'atun la yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada 7 golongan yang mereka ini akan mendapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan hanya perlindungan Allah sahaja yang ada. Habis itu nak ceritakan bahawa padang mahsyar ini satu tempat azab yang cukup dahsyat, yang orang cukup takut dengan padang mahsyar ini. Dalam keadaan serba takut itu, masing-masing carilah siapa-siapa juga yang boleh beri syafaat supaya mereka selamat daripada azab di padang mahsyar itu. Anas bin Malik bila dengar Nabi SAW cerita tentang kedahsyatan padang mahsyar, dia jadi takut. Sahabat Nabi ni bila duduk dalam majlis Nabi, bila Nabi sampaikan cerita tentang neraka, ada sahabat pengsan. Tak boleh tahan gerak, pengsan dia. Bila Nabi SAW menceritakan tentang syurga, sahabat seolah-olah nampak syurga yang Nabi ceritakan itu. Ini mukjizat Nabi. Anas bin Malik bila dengar cerita tentang neraka, tentang padang mahsyar dan sebagainya, dia jadi takut. Dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh ke tidak di padang mahsyar itu engkau beri syafaat pada aku? Aku takut kerana hari itu hari yang amat bahaya ke atas semua manusia." Bila didengar Nabi akan pinta aku, lalu dijawabnya, "Aku perbuat dan aku beri syafaatku padamu." Nabi kata, "Tak apa, aku bagi syafaat pada engkau wahai Anas." Qala qultu ya Rasulullah fa aina atlubuk? Qal utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. Katanya, aku berkata, "Aku ya Rasulullah, maka di mana hamba mencari Tuhan hamba di dalam masa orang banyak berkumpul dan berhimpun itu?" Jawabnya, "Cari olehmu akan daku. Awal-awal tempat engkau cari aku, iaitu di atas titi." Bila Nabi kata, "InsyaAllah di padang mahsyar itu aku akan bagi syafaat aku pada engkau." Bila Nabi kata macam tu, Anas kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, di mana aku boleh jumpa engkau di padang mahsyar itu?" Katanya padang mahsyar ni luas. Katanya padang mahsyar ni tempat berhimpun manusia daripada Nabi Adam sampai orang yang penghabis sekali lahir daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau begitu punya ramai orang di padang mahsyar, aku nak cari hang di mana? Aku tak tahu nak cari. Di mana engkau duduk ya Rasulullah? Nabi kata, mula-mula sekali cari aku di atas titi Siratal Mustaqim. Nabi pesan dekat Anas bin Malik, cari aku di atas titi Siratal Mustaqim. Faqultu fa in lam alqaq ala sirat qala fatlubni 'inda al-mizan. Qultu fa in lam alqaka 'inda al-mizan qal fatlubni 'inda al-hawd fa inni la ukhti'u hadhihi thalath al-mawaqif. Kata aku, ya Rasulullah, sekiranya tiada hamba jumpa Tuhan hamba di atas titi Siratal Mustaqim, maka di mana hamba cari Tuhan hamba? Apakala hamba berkehendak akan Tuhan hamba di tempat yang bahaya ini? Anas kata, kalau aku pergi cari di titi Siratal Mustaqim, katalah engkau tak ada di situ ya Rasulullah. Di mana aku nak cari lagi?
Sabdanya, maka hendaklah cari aku di sisi neraca. Cari aku di sisi al-mizan, neraca penimbang amal manusia. Cari aku. Kalau tak ada di titik siratal mustaqim, aku ada di mizan. Nabi kata. Boleh kamu jumpa aku di sana sedang memberi syafaat akan orang-orang yang bertimbangan amalnya. Nabi kata, aku ada di mizan, aku ada di neraca itu kerana aku nak bagi syafaat, nak bagi syafaat kepada orang-orang yang sedang ditimbang amal dia. Di sinilah timbul cerita macam-macam. Dia kata Nabi bila tengok amal tu ditimbang, dia pun ambil sorban dia lempang pi. Sorban selai aja, kalau nak lempang seorang aja boleh dapat. Dah. Macam-macam cerita kita dengar kami ada Nabi minta, Nabi tolong rekomen dan sebagainya. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Yang kita tahu yang hadis Nabi SAW cerita. Nabi ada di sisi al-mizan. Macam mana cara Nabi nak bagi syafaat? Wallahu a'lam. Itu hak Nabi SAW dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataku lagi, sekiranya tidak hamba jumpa Tuhan hamba pada mizan, maka di mana pula hamba cari Tuhan hamba itu? Kalaulah sekiranya saya pergi ke al-mizan, ke neraca itu, Tuhan hamba tak ada di situ, di mana saya nak cari? Jawabnya, cari aku di sisi kolam. Nabi kata, jumpa aku di haud. Haud ini telaga ataupun kolam Nabi SAW yang kita dah baca tentang kolam ini pada bab yang sebelumnya.